Ada empat nikmat ataupun empat perkara, man u'tiyahunna, siapa yang diberikan empat-empat tu, faqad u'tiya khairait dunya wal akhirah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Apa nikmatnya tuan-puan sekalian? Yang pertama adalah lisanun zakirun, iaitu lidah ataupun lisan yang sentiasa berzikir. Dia ingat kepada Allah. Sebab yang bagi nikmat hidup ni adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah tuan-puan, contohlah macam ni lah. Kita bukan main lagi terhutang budi, berterima kasih bila ada orang sponsor kita pergi berjalan. Lepas tu best pula tu. Pernah tak? Kawan baik kita sponsor, jom kita pergi umrah. Ataupun jom kita pergi Eropah. Ataupun macam Ustazah bangun ni, jom pergi Masjidil Aqsa. Lepas tu kita pun tengoklah segala nikmat yang ada di situ. Kita pun menjiwai, merasai, menikmati, menghayati. Kita lupa tak dengan kawan yang sponsor ni? Tak lupa. Boleh jadi masa kita pandang tempat yang cantik, panorama yang cantik, hati kita tetap akan kata, ya Allah terima kasihlah. Walaupun tak dapat sebut sebab dia tak ada sebelah kita, hati. Ya Allah, tak retilah nak terima kasih dengan si Zizah ni macam mana. Dialah yang sponsor akak datang sini. Pergi pula makan kat tempat, kat negara tu, sedap pula makanan dia. Ya Allah, lagi sekali. Zizah lah ni yang bawa aku datang sini ni. Dialah yang sudi sponsor ni. Tuan-puan, kita takkan terlupa dengan dia. Dan nak melengkapkan lagi jumpa Zizah tu terus. Tak berapa kali shake hand, terima kasih. Terima kasihlah bawa akak datang sini. Bercakap dengan orang pun macam tu. Si Zizah ni yang taja akak ni. Dialah yang beria-ria ngajak akak ni. Masya Allah. Kita takkan lupa dengan orang yang menjadi jalan. Yang menjadi sebab. Tapi macam mana kita boleh lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala-gala tu. Yang menjadi sumber kepada segala-gala tu. Ini yang disebut. Orang yang paling bahagia, orang yang memiliki segala-galanya adalah pertama, orang yang ada lidah untuk sentiasa mengingati pengurnia nikmat. Yang memberikan nikmatul ijad, yang memberikan nikmatul imdad, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai katalah hidup kita tidak tenteram, kita mengaku je lah. Sebenarnya kerana kita kurang memiliki lidah yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih senang menyebut kesusahan, penderitaan, kesakitan, macam-macam lah. Ya, kita lebih senang mengulang-ulang, menyebut-nyebut, merungut, mengeluh lebih daripada lisanun zakir, lidah yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa qalbun syakir. Ini disebut oleh Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ya, tuan-puan sekalian. Siapa yang ada empat perkara ni, dia ada kebaikan dunia dan akhirat. Iaitu yang pertama, lidah yang sentiasa berzikir. Yang kedua, hatinya syakir. Hati yang sentiasa bersyukur. Hati yang bersyukur ni tuan-puan sekalian, hati yang tak pandai nak komen. Ya, hati yang berbunga-bunga. Hati yang bersyukur ni hati yang berbunga-bunga. Hati yang disirami dengan nikmat, kebahagiaan. Itu adalah wa qalbun syakir, bersyukur. Hati yang bersyukur ni, dia ada package semua yang dia ada, panca indera yang dia ada, akan sentiasa menguatkan lagi jiwa syukur tadi. Dia ada mata dia lebih senang melihat orang yang lebih rendah daripada dia dalam urusan nikmat dunia,
supaya dia lebih bersyukur dengan apa yang dia ada. Kalau kita guna mata kita untuk melihat orang yang lebih tinggi daripada kita, yang lebih banyak harta daripada kita, yang lebih banyak nikmat-nikmat dunia daripada kita, hati kita juga akan rasa yang lain, ia akan makin susut nilai kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tuan-puan banyakkan ziarah hospital, ziarah orang sakit. Macam mana rasa dia? Banding dengan ziarah shopping komplek kan? Ya? Pergi ziarah orang sakit, Masya Allah. Kita akan terasa betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contoh ya tuan-puan, seorang hamba Allah dah. Ini selalu je berlaku pada siapa-siapa. Dia ada mak, dia ada mak mertua. Andai kata dia tengok salah seorang ataupun dia ada kakak, dia ada kakak ipar, kan? Andai kata dia tengok salah seorang sebab dia ada dua keluarga kan, ya? Keluarga belah suami, keluarga belah dia. Kalau dia melihat mana-mana sama ada keluarga dia atau keluarga belah suami yang Allah uji dengan kesakitan, penyakit, terlantar sakit ya dan sebagainya, dia nampak macam mana struggle-nya orang tu nak makan susah, nak minum susah, tapi sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia balik rumah lagi satu, yang ni sakit tak seberapa pun. Sikit je. Allah uji sikit-sikit sangat. Sikit lutut sikit. Sikit belikat sikit. Sakit gigi sikit. Tapi sakit lah. Boleh jalan? Boleh. Boleh pergi masjid? Boleh. Boleh bawa kereta? Boleh. Tapi keluhan dia tak setanding dengan orang yang sakit terlantar. Ini saya nak tunjuk kadang-kadang benda tu berlaku kat kita. Kita dapat tengok dua-dua keadaan. Terdetik tak kadang-kadang kat hati kita? Rasa nak panggil yang seorang ni supaya tengok yang seorang ni. Ataupun kadang-kadang terbabas juga kat mulut kita bercakap. Sikit je ni. Sebab kita dah nampak dua-dua depan mata. Kita rasa nak cakap, ya Allah. Masih boleh berjalan kan? Ya, masih okey kan? Tak payahlah teruk sangat mengeluh, merungut. Sebab kita nampak yang seorang ni macam mana. Bukan teruk sangat pun penyakit ni. Yelah sakit tua, mestilah. Orang dah tua memang macam tu lah. Adalah benda-benda ya. Yang reput, yang itulah macam-macam lah. Ini gambaran dia tuan-puan sekalian. Sebab saya cakap ni benda realiti ya. Kalau kita dapat melihat dua-dua keadaan. Sebab kita ada dua keluarga. Keluarga mentua, keluarga sendiri. Yang kadang-kadang Allah takdirkan kita kena jaga yang ni, yang ini. Kita boleh nampak depan mata. Sebenarnya itu kita bukan melihat orang ya. Macam itulah kita sendiri. Kenapa kita kurang bersyukur? Sebab kita tak tengok orang lain yang lebih rendah daripada kita. Dalam urusan nikmat-nikmat dunia ni, pemberian dunia, kita tak pergi tengok. Ya, sebab tu tuan-puan sekalian, memang kita kena meraihkan, kena cakna dengan masyarakat. Kat situlah kita boleh melihat, ya Allah, hidup orang lain lebih susah, tapi dia lebih sabar. Orang lain lebih menderita, tapi dia lebih syukur. Aku tak ada apa-apa pun. Jadi kesengsaraan kita tu bukan kerana hidup yang Allah desainkan kepada kita ya tuan-puan, tapi kita kehilangan dua yang telah saya sebutkan. Apa dia? Lisanun zakir wa qalbun syakir. Yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabir. Lisannya berzikir, hatinya bersyukur. Sekarang tubuh badannya. Wa badanun. Fizikal dia. 'Alal bala'i sabir. Fizikal dia, badan dia boleh sabar, boleh ada ketahanan menanggung musibah-musibah yang berlaku. Paling ketara orang sakit lah tuan-puan ya. Habis dicucuk, ditoreh. Ya Allah. Tubuh badan ni. Betul kan tuan-puan? Kadang-kadang orang tak nak masuk hospital sebab tu lah kan. Tak sanggup. Kena tengok macam orang dialisis ya. Kalau dah tak boleh dah segala urat-urat yang kat lengan ni kat mana pula? Last sekali dia buat pot kat sini. Ya, dekat leher. Orang kanser pun macam tu juga ya, bila nak buat kemoterapi apa semua habis dah. Bengkak-bengkak ya Allah. Lebam, ada yang dah sampai hitam-hitam dah.
Masya Allah. Ya, serah diri. Mana yang nak ditoreh, nak ditebuk, nak ni, makan tak boleh, tebuk kat sini. Sakit tuan-puan. Tapi Nabi kata apa? Orang ini bahagia dunia dan akhirat. Bahagia dunia dan akhirat. Siapa dia? Ketika mana tubuh badannya boleh menahan musibah yang Allah timpakan kepada dia. Masya Allah. Bahagia dunia akhirat. Kita salah faham. Kita formula bahagia kita lain. Apa yang aku nak, aku dapat. Itu bahagia. Tak jumpa pula hadis tu. Kok adalah hadis yang cakap apa yang kau nak, kau dapat, kau bahagia. Tak ada. Ya? Yang ini Nabi kata apa? Wajib akan dapat kebahagiaan. Dunia dan akhirat. Dan yang keempat, وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ صَوْنًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ. Masya Allah. Yang keempat adalah apabila dia memiliki seorang isteri yang tidak pernah mengkhianati dia, sama ada pada maruahnya maupun pada hak milik harta si suami. Tak pernah khianat. Maknanya, ya, bicara tentang lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, badan yang tahan lasak menerima ujian daripada Allah. Yang keempat, satu rukun kebahagiaan seorang manusia adalah memiliki pasangan yang baik. Ya, khususnya kalau untuk si suami, apabila dia memiliki isteri yang setia, yang tidak khianat, pandai menjaga maruah diri dan pandai menjaga amanah, menguruskan keluarga, menguruskan harta benda yang dimiliki oleh suami, maka siapa yang dapat empat perkara ini, tuan-puan sekalian, dia sudah memiliki kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi sifir kebahagiaan tu tak adalah complicated sangat.